Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah para muslimin. Kita ni sekarang dari Al-Hudaybiyah menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Tuan-tuan pernah ingat Hudaybiyah ni tempat perjanjian Bai'at Ar-Ridwan. Samsung. Bai'atul Ridwan. Dan dalam perjalanan ni kita akan nampak, tuan-tuan dan puan-puan akan nampak sempadan tanah haram Mekah. Sempadan tanah haram Mekah. Tu tengok apa tiga. Tunjuk dia punya batu tanda. Kuning ke? Macam kepala roti tu. Ten. Tanda. Mana lah? Batu tanda sebelah. Ada checkpoint ni lah. Pada polis. Akan polis. Ini ada checkpoint dari apa ni? Dari Hudaybiyah. Ini pakai tadi. Mana ada checkpoint? Dia tak ada. Sekejap kita nak pergi ke tempat sempadan tanah haram. Mas. Tu kan? Tu ada pihak hijau tu. Ada pihak hijau tu sempadan tanah haram. Maknanya siapa dia solat sebelah ni, solat sebelah ni kita boleh pahala biasa. Selompat selangkah ya ke belah sana tu dapat pahala 100,000. Dapat pahala 100,000. Baik. Baru di bagi Pak. Kita ketum. Tu. Boleh turun sekejap turun. Turun dah dapat. Turun dengan cara masuk. Ini dipanggil sempadan tanah haram. Sempadan tanah haram. Tanah haram Mekah. Hari Samsung lah, Samsung. Samsung. Hudud. Apa hudud? Hudud hadza bidayat Huna. haram. Huna. Ini sempadan tanah haram Mekah. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, kita solat sini, solat di sini 1,000. Solat di sini 1,000. Lompat belah sana tu jadi tanah biasa, tanah halal. Maknanya artinya kalau kita nak niat umrah, bukan tu boleh. Kita kalau niat boleh tak? Ini sempadan tanah haram. Teka, saya. Ha. Pak lepas ni pergi ambil tulisan dia. Para jemaah sekalian tengok sini. Hati-hati jalan besar tu depan sini. Jadi kita sekarang ni berada di hudud Al-Haramul Makki. Seorang pengkaji nama dia Dr. Abdul Malik bin Duhaish. Syekh Dr. Abdul Malik bin Duhaish ni seorang qadi di mahkamah Mekah ini. Dia buat kajian dalam tesis dia, tajuk dia Al-A'lamul Haramil Makki. Tanda-tanda sempadan tanah haram Mekah. Dia kata dia naik bukit, turun bukit, dia jumpa 93 tanda
tanah haram. Jadi setelah dia kemuka kepada pihak kerajaan, maka kerajaan buat macam ni. Ni yang baru ni. Tak lama ni macam kepala roti 3 butut ni. Macam roti batar orang panggil. Orang kata roti batar ni. Kemudian dia buat yang baru. Maka Nabi sebut dalam hadis, tanah haram Mekah ini luas dia 553 km persegi. Semuanya solat di sini kita dapat pahala 100,000. Solat sini 100,000. Lompat sebelah sana, balik mula satu balik. Ini kelebihan tanah haram. Jadi tuan-tuan sekarang berada di tanah haram Mekah Al-Mukarramah. Jadi kita kena ambil perhatian lah dengan tanah haram dengan SOP dia, dengan kekebalan immunity dia tu. Maka Nabi kata la yusadu saiduha. Siapa duduk dalam tanah haram ni tak boleh tangkap hayawan perburuan. Kalau kita di sini tok lalu, no, tak boleh ambil. Kalau tok lompat sana, kita tangkap. Dalam tanah haram tak boleh ambil. Tak boleh potong pokok, tak boleh tangkap hayawan perburuan. Banyaklah benda. Jangan niat nak buat tak baik. Dalam Allah dah sebut, wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudhiqu min adzabin alim. Siapa dia berniat nak buat tak baik dalam tanah haram ni, sudah dikira berdosa. Baru niat, dosa dah. Belum buat lagi. Kalau buat, 2 kali dosa. Itu dia panggil tanah haram. Jadi kita tak lama di sini, tuan-tuan pepanas. Kita pergi baca apa yang dia ada. Tak bunyi kerana. Itu dia punya telaga. Telaga ni mana orang mari haji, orang mari nak pergi umrah, dia akan singgah sini lah. Telaga tu kalau kita boleh tengok sampai dalam tu, luah dia. Ada dia orang berhenti mandi sini, ambil wuduk di sini, mandi sunat ihram, berniat, kemudian dia masuk. Tak syarat pergi ke Masjid Hudaybiyah tu, bukan syarat. Syarat dia je, orang di dalam Mekah, bila nak buat ihram, dia nak umrah, dia kena keluar ke tanah halal. Ini tanah halal ni. Mana kita tanim, pergi ke semalam Syarai, apa nama ni, Ja'ranah, itu tanah halal. Bukan mikot. Jadi salah lah kalau orang mari daripada Malaysia ke daripada mana lalu mikot, dia kata aku malah niat sebab aku ada al-haid contohnya. Dia mari niat sini, ambil seko sebab dia telah langgar larangan wajib umrah. Wajib haji, berniat ihram dia. Ini bukan mikot, itu tanah halal. Jadi orang dulu dia mari niat sini, dia mandi, dia siap, dia niat, dia pun masuk tanah haram. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Baik kita kira labbaik Allah. Apa nama ni? Ha? Nama pokok sejarah. Sejarah dalam Pokok. Nama dia pokok sejarah. Baik naik bas. Sila naik bas, kita lagi masuk dulu. Dipersilakan. Ataupun kita sudah masuk ke dalam tanah haram Mekah. Jangan nakal-nakal lagi. Jadi sekarang kita dalam tanah haram Mekah. InsyaAllah di
kita akan pergi ke museum. Dalam museum ni para jemaah sekalian, dia ada tiang lama tahun 150 Hijrah lagi, mimbar lama. Kemudian kalau kita pula orang lama masuk, lama pula jadi bertambah lama lagi. Kita akan masuk sekejap dalam museum, kemudian kita akan balik insyaAllah. Para jemaah sekalian, inilah suasana view padang pasir Semarang. Dan padang pasir. Kita akan pergi ke museum Tanah Haram Mekah tadi. Maklumat sikit. Tanah Haram Mekah ialah jarak yang melingkungi Masjidil Haram dari segenap penjuru. Allah menjadikan hukum Tanah Haram sama dengan Mekah sebagai memuliakannya. Tanah Haram ini telah diharamkan oleh Allah semenjak dijadikan bumi sehingga ke hari kiamat. Sempadan Tanah Haram memang patut diketahui kerana ia berkaitan dengan beberapa hukum khas. Hukum Tanah Haram ini telah ditentukan oleh Allah semenjak bumi dijadikan dan ia berkekalan sehingga ke hari kiamat. Lantaran itulah Makkah telah menjadi perhatian Islam sejak dimulai. Orang pertama yang dikatakan membuat tanda sempadan Tanah Haram ialah Nabi Ibrahim AS, berpandukan petunjuk daripada Jibril. Selepas pembukaan kota Mekah, Rasulullah SAW telah melantik Tamim bin As'ad Al-Khuzai agar memperbaharui tanda sempadan Tanah Haram. Selepas itu, Khalifah dan pemerintah Mekah sentiasa memperbaharui a'lam tanda Tanah Haram di setiap penjuru, di atas bukit dan tempat tinggi. Begitu juga di lembah. Ada yang masih kekal dan ada yang telah rosak. Bilangan tanda yang dibuat telah mencecah sehingga 934 tanda. Saya sebut 93 tadi, gugur satu nombor. Tambah 934 tanda. Sebagaimana yang dicatat oleh Profesor Dr. Abdul Malik bin Abdullah bin Duhaish dalam tesis PhD-nya yang bertajuk Al-Haramul Makki Al-Sharif wal-A'lam Al-Muhitatu bih. Ini tesis PhD. Pembaharuan terakhir dilakukan pada tahun 1422, 10 tahun yang lalu. 1442 sekarang, 20 tahun yang lalu, pada zaman pemerintahan almarhum Raja Fahad bin Abdul Aziz. Kawasan Tanah Haram Mekah panjangnya 127 km dan keluasannya ialah 550 km dan 300 meter persegi. Di sini dinyatakan anggaran jarak antara Masjid Haram dengan beberapa sempadan Tanah Haram, iaitulah daripada Masjid Haram ke Tan'im 7.5 km, Adad Laban ataupun disebut dengan nama Uqaisyiyah, jalan menuju ke Yaman 16 km, Asy-Syara'i, jalan menuju ke Ja'ranah 16 km, Al-Hudaybiyah yang kita sekarang ini ialah 22 km. Itu jarak yang disebut dalam Alam Al-Muhitatu bihi. Persoalan mengapa jarak sempadan Tanah Haram tidak sama jauhnya dari Kaabah. Ada sebagian ulama memberi jawapan kepada persoalan ini, namun sandaran dalil yang dibawa adalah lemah, wahiyah, atau datang daripada sumber Bani Israel, Al-Israiliyat. Antaranya, kenapa jarak tak sama? Jarak ini diambil berdasarkan kedudukan para malaikat yang berdiri di pinggir Makkah yang mengawal Nabi Adam, bagi Baitullah dan juga Hajar Aswad. Itu satu cerita. Yang kedua, jarak ini diambil mengikut cahaya Hajar Aswad yang sampai ke sempadan Tanah Haram tersebut. Yang sahihnya, dengar ni, jawapan yang sahih yang telah dibuat oleh seorang tokoh pengkaji Tanah Haram Mekah, nama dia Muhammad Tahir Al-Qurdi. Dia kata sempadan Tanah Haram Mekah adalah tauqifiyah, maknanya ditentukan oleh Allah
tidak diketahui sebab perbezaan jaraknya kecuali Allah. Itulah jawapan hak sengati. Wallahu a'lam. Jadi satu lagi tertinggal, Jabal Namirah, sempadan ke Arafah, jarak dia 22 km. Manakala sempadan tanah haram dengan tanah halal di Arafah, tempat wukuf dikenali melalui tanda-tanda yang banyak yang dibina di Wadi Uranah. Pada jemaah sekalian, itulah maklumat kita. Siapa dia nak maklumat ini, jangan lupa beli buku Makkah Al-Mukarramah, Kelebihan dan Sejarah yang dicatat oleh Al-Faqir Ilallah Abu Anas Madani. Kalau tak jumpa cari Abu Anas, cari Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman. Ia ada dua nama. Dan sudah pasti buku ini ketua editor juga ada bersama kita pada hari ini. Jazakallahu khairah, yang telah menulis, mengorek kitab-kitab untuk melengkapkan perbincangan ini. Kalau ada sebarang soalan boleh tanya dia. Maka Allah SWT telah menjadikan seluruh kawasan ini sebagai kawasan yang aman dan menjadi tempat tumpuan manusia. Firman Allah Ta'ala, wa man dakhalahu kana amina. Sesiapa masuk ke tanah haram maka dia akan mendapat keamanan. Allah memberi ancaman kepada mereka yang cuba melakukan kejahatan ilhad di tanah haram dengan firman-Nya, wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziqhu min azabin alim. Dan sesiapa yang berniat aja, belum melakukan kejahatan, melakukan ilhad, kezaliman dan kejahatan di tanah haram, nascaya kami rasakan kepadanya sebahagian daripada siksaan yang pedih. Allah akan menimpakan azab ke atas mereka yang berniat untuk melakukan kejahatan di tanah haram. Kata Ibn Mas'ud, tiada tempat yang seseorang itu dikira bersalah dengan hanya bercita-cita untuk melakukan sesuatu kejahatan sebelum melakukannya kecuali di Makkah Al-Mukarramah. Sebagai peringatan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, abghadun nas ila Allah salasatu, 3 golongan yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, mulhidun fil haram, orang buat benda jahat di tanah haram. Yang kedua, mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah, duduk dalam Islam, duduk hidupkan amalan-amalan jahiliyah atas nama kebudayaan lah, atas nama budaya lah, seni itu seni ni. Kita kata semua tu karut belaka. Jangan cuba-cuba berani untuk menghidupkan budaya yang buruk dalam masyarakat yang telah dimatikan oleh para ulama Islam. Seperti budaya mandi safar contohnya, yang telah dimatikan oleh para ulama. Tiba-tiba kita kata boleh. Ini juga menghidupkan budaya jahiliah dalam Islam yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, muttalibu damim mri'in bighairi haqqin, orang yang nak menumpahkan darah orang tanpa hak, kezaliman. Baiklah para jemaah sekalian, hadis ini diriwayat oleh Imam Al-Bukhari. Baik, kita dah sampai di muzium. Sekarang ni kita cuba tengok-tengok peluang diberi masuk ataupun tidak. Kalau diberi masuk, kita masuk. Kalau dia suruh balik, kita balik. Tunggu sekejap, sabar seketika. Banyakkan bermunajat, berzikir dan bertalbiyah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan urusan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Tinggal tambah. Okay, kita sekarang berada di Museum Makkah.
Ada peluang masuk ke? Hah? Ada peluang untuk masuk ke? Tu macam Ah, masuk tu dia tu. masuk. Boleh dah tu. Dia menaik apa? Dia menaik bang. Ayah menaik. Ahmad. Takut teruk Allah. Ayo dulu. Bismillah. Sekarang kita telah masuk di dalam Museum Al-Haram. Sama? Boleh nanti ambil kan? Ya. Boleh. Jangan kita nak sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah sekalian, kita sekarang berada di Museum Al-Haramain. Museum Al-Haramain. Ni pembesaran Kaabah yang ada sekarang ni. Pembesaran Kaabah yang ada lah ni. Kita pintu di sana tu. Pintu mana ambil? Tu sini. Ni. Ini Ma'rad Al-Haramain nama dia. Ma'rad Al-Haramain Al-Syarifain. Tengok tu dia punya pembesaran masjid. Pembesaran masjid lama ni. Kita ini. Kita jalan betul habis kat kita tutup tanah boleh ambil. Kalau tidak payah gini. Mai. Mari ni tangga nak naik Kaabah sampai dulu. Ni tangga Kaabah sampai dulu ni. Sulamul Kaabah min khashab saj. Kayu jati dia panggil. Kayu jati. Ni tangga Kaabah sampai dulu ni daripada kayu jati ni. Tahun 1240. Tangga ke pintu dia tu tak? Tangga nak ke pintu Kaabah. Tangga pintu Kaabah. Ni sarung makam Ibrahim tahu dulu. Rumah dia, makam Ibrahim itu kecil tapak kaki tu. Ni yang duduk atas naga ni. Menara Masjid orang lama tu. Lama. Ambil lah tulis saya tu. Apa dia tulis? Ini Pintu masjid. Ada atas pintu. Kira atas pintu. Balik kue habis lah gambar gitu. Gini. Buat anak kecil. Baca-baca gitu ya. Tak boleh nampak gini. Ya lo. Mai kita. Gini. Aku pergi ke ni. Tak boleh masuk dah. Dia satu round je. Tubik tak boleh masuk dah. Okey. Jadi para jemaah sekarang ini dia panggil hak lama punya ni. Ni hak dalam Kaabah. Tulisan ni tiang-tiang yang ada. Dalam. Ada tengok ni ada setengah tiang masjid macam-macam kadang masjid ni orang panggil tiang jing lah, tiang tu tiang ni. Ada belakang tu. Meh. Okey. Dia basuh kapek.
Oh, kapek dia lah ni ada nama cik. Ni pintu Kaabah ni. Pintu Kaabah zaman dulu. Kunci. Ni kelambu Kaabah ni pintu. Pintu dia. Ni tak ada dah tempat buat gua ni mai. Tempat dia tenung kelambu Kaabah. Ada dengan tali saja dah. Ya, tak ada dah. Dulu ada pocik duduk menenung sini. Ni dia ni zaman Abdullah bin Zubair tahun 150. Amud tiang imarah Abdullah bin Zubair pada tahun 65 Hijrah. 65 Hijrah. Masya-Allah. Tu batu dia tu kaedah hajariyah ni. Kapok dia tu. Baru kita nampak lah benda-benda lama-lama sejarah ni. Okey sana pula. Ambil pakatan. Ni dia dalam Kaabah. Kita pergi siapa ke Telaga Zamzam ni. Oh, masuk dalam. Masuk. Ni. Ni dia ni. Ni nama dia Shobri. Shobri ni. Jadi mula zaman dulu kalau orang nak tawaf, orang wuzu macam kita ni lah. Tak. Bila nak tawaf, kita duduk dalam tu, dia usul 3 orang atau 4 orang. Tengok keadaan. Mana kalau orang tu besar, 4 orang akan usul. 4 orang. Kalau orang tu kecil sikit, 2 orang usul. Ini pengusul dia panggil, Shobri ni, pengusul ni. Kemudian pengusul ni direhatkan dengan kedatangan kursi ni. Ni, peringkat kedua. Peringkat ketiga, ni kursi ni. Oh, ni dia lagi. Peringkat keempat, kursi ni. Peringkat kelima, ni. Dia boleh bawa sendiri ni. Allahu Akbar. Itu yang baru nampak sekali. Ni. Ni dia lagi. Kita mari lu dia lagi. Dah lagi. Ambil pakai dulu. Gimana bro? Tanya pengalamannya lah kalau dia usul. Sampai mari tahun 84. Dia usul ni orang nak awak. Dia orang dia usul. Orang itai biasa bawa. Dia akan lalu dia suruh kita lagi tu kosong. Mana kayu lah, mana kayu. Kayu nak lalu ni. Lalu. Mai. Kita pergi Telaga Zamzam kejap. Ni kapek. Ni perkembangan kapek. Tu daripada ni ambil gambar. Ambil tulisan dia tu daripada tahun berapa tu. Tu ambil betul-betul gambar kapek. Sekarang ni tengok ni kapek apa tu bagi sini. Daripada ni yang sekarang ni 2022 warna hijau ni. Warna hijau ni kapek. Warna hijau ni kapek. Mai. Baik, ini perkembangan lah. Ini perpustakaan Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini ada Quran lama tulisan tangan. Ni. Saya cepat sikitlah kita nak. Baik, yang ni di Madinah. Madinah. Ni. Ini pintu Masjid Nabi. Tulisan-tulisan ayat di atas dia. Ni Telaga Zamzam zaman dulu ni. Telaga Zamzam. Dulu orang masuk dalam masjid dia kara air sini, kara. Nak minum air kara ni. Cuba ambil gambar sini. Daripada sana ni. Ini Telaga Zamzam tahun 1881. Masihi 1299 ni. Tengok perkembangan tu. Ni tu telaga dia tu. Tengok ni. Ni telaga dia. Ni tanda dia dekat dengan tempat kita dulu.
Dulu kita boleh turun daripada tangga tu, kita pergi sini. Ni. Tempat ambil air Zam-Zam, boleh minum. Tapi sekarang ni dia tutup semualah. Ini tempat yang nak bawa Zam-Zam ke Madinah. Bawa Zam-Zam ke Madinah di Kudai. Maknanya jarak di antara Telaga Zam-Zam dengan pintu tu dekat ya. Ni tempat pom air dia ni. Mari kita pergi tengok kedudukan telaga. Ni jam lama ni, jam lama ni. Sini. Ni cara orang bawa air dengan dulu. Ni kulit kambing ni. Kulit kambing. Ni dia punya kedalaman Telaga Zam-Zam. Dia punya ada. Baiklah, balik. Jadi untuk maklumat kita tentang muzium ni, saya ringkasnya setakat ni dulu. Kemudian insya-Allah lepas ni tuan-tuan akan tengoklah view Haji Zazman, boleh bawa view jalanlah sana sini. Tengok suasana kawan-kawan kita insya-Allah. Assalamualaikum. Hari ni hari Rabu 9 hari bulan Mac 2022. Lawatan kita dengan Cahaya Kalbu Travel ke Hudaibiyah dan juga ke muzium. Sekarang ini acara bebas, boleh tengok apa-apa yang ada di sini. Assalamualaikum. Ini adalah jam lama. Itu Masjid Nabawi. Dulu. Dulu. Ini maktabah dia, maktabah Masjid Nabawi. Ini Al-Quran tulisan tangan. Ini Al-Quran tulisan tangan. Tak ada bagi.
Tulisan tangan. Replika ni. Jadi kumta. Dia baca? Hah? Dia baca? Tak jumpa lagi. Tak bawa spek. Bawa spek. Tahu spare lagi. Ya, alhamdulillah kita stop dulu sini, insyaAllah nanti kita sambung balik.